Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini satu fasal pada nak menerangkan bab-bab najis, ya, ain najis, dan cara-cara menghilangkan dia. Izalah tu bahasa Arab, ya, maknanya menghilangkan. Wa izalatiha, menghilangkannya. Jadi siapa debuh nama anak Nur Azilah, cahaya yang menghilangkan, menyucikan. Buh nama anak tengok nah. Jangan pakai sedap, ya. Sedap sebutan, tengok makna. Kan ada macam ramah kita kan, ramah malam tu yang nama-nama syaitan disebutkan. Yang 7 ke 8 kan. Ada pibuh nama anak dengan nama syaitan, Jahannam. Baik. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan najis ia, melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi, dan barang yang teranak daripada keduanya, atau salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Hak keluar daripada kubur dan dubur semua najis, kecuali ayak mani. Termasuk ayak mani binatang, itu suci, dia bukan najis. Nampak, ya? Saya pernah ditanya oleh seorang Indonesia, dia buat permasalahan. Sebelum air mani keluar, dia kata ada air mazi. Mazi ni dihukumkan najis dalam bab fiqh. Dan mani pula suci. Persoalan ni dia kata sekarang ni bila masuk dua-dua ini dalam rahim wanita, dia kata, maka kita ni, dia punya pandangan lah, dia kata kita ni seolah-olah jadi daripada percampuran najis lah, dia punya pandangan lah. Jadi saya punya hujah atau pandangan, ini semua kerja Tuhan. Proses kejadian manusia diterangkan dalam Quran dengan detail, ya, sampai Tuhan sebut kami tutupkan tulang dengan daging, fakasawna al-'izama lahma. Panjang cerita kejadian manusia ni. Hadirin sekalian, kalau kita nak fikir bab macam tu payah. Ni semua kerja Tuhan. Hukum fiqh dia bahas bab tani ya. Kita faham sini sudah cukup. Ayak mani suci, hak lain najis. Faham situ cukup. Jangan duk pening kepala masuk rahim perempuan. Itu kerja kejadian manusia, itu kejadian Tuhan. Tuhan yang buat. Kalau fikir sampai macam tu, jadi bengong kita nanti. Entahlah. Syukurlah ada zuriat. Nah, berapa ramai yang kahwin puluh tahun tak ada anak. Nah, faham dia tu lah, tenang. Proses kejadian manusia itu kerja Tuhan, ya. Baik, jadi situ air mani hukumnya suci, sama ada pada anak Adam ataupun binatang, kecuali anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya. Sama ada kalau anjing tu kahwin dengan kebau, lahir anak pun dikira najis mughaladhah juga sebab keturunan. Allah ni hak dihebohkan apabila babi di gen babi itu dimasukkan dalam biri-biri yang dinamakan bari-bari sekarang ni. Isunya percampuran gen babi dan biri-biri dalam binatang tersebut, keluarlah muka babi dan badan biri-biri yang disebut bari-bari, pun hukum sama, ya tuan-tuan. Cuma sekarang ni perancangan pok-pok jahat ni, mereka import ekspor daging tu ke negara-negara Islam, mengatakan daging itu daging kambing. Ni kita kena beringat lah, yang makan daging import kena beringat. Kalau boleh elak, elak lah. Masalah sekarang ni kedai-kedai makan semua daging import. Biar betul-betul daging import lembu tak apa. Yang kambing ni saya risau juga. Takut lagu ni lah. Tu yang kita risau. Injek jam babi selagi muka lembu tak apa lagi, boleh kira lagi lah fatwa tu. Dia akan berlaku perubahan muka tu. Mesti akan nampak muka-muka babi dah sikit, muka binatang lain dah sikit, dia akan nampak. Isu yang timbul sekarang ni tuan-tuan, saya duk bincang ramai dengan sahabat-sahabat kita yang duk melibatkan ekspor import ni. Kebanyakan daging diimport dikawal oleh orang bukan Islam. Kebanyakan. Pihak veteriner, sepupu saya kerja veteriner, bahagian pemantauan daging halal ni lah. Kadang-kadang mereka sampai di Singapura, mereka tukar packaging semua, mai ke Malaysia daging.
Jadi pening kita hari ni. Hak yang JAKIM pergi memang ada, dia pantau setahun 2 kali di India, Australia, New Zealand, ada. Hak mai daripada negara ni, kalau betul-betul di pusat sembelihan tu, itu betul lah, yang melepasi kuarantin veterina. Cuma kadang-kadang takut yang orang kata apa, yang seluduk ni ataupun yang ikut cara betul declare benda lain. Fancy. Yang ni yang bahaya tuan-tuan. Sebab tu tak tahu nak kata, saya ni pun kadang makan kat kedai kan, mau tak mau kita makan juga, ya sangka baik je lah. Sebab tu kalau nak jaga orang alim ni, dia jaga-jaga ni, dia ayam dia sembelih sendiri, daging dia sembelih sendiri, dia tengok baru dia makan. Hak jagalah. Kita jenis tak jaga, nak buat guna kita. Tahap iman kita. Memang. Tuan-tuan, saya ada video. Tuan-tuan tengok mereka injek ayam dengan cucuk tu kan, 60% daging ayam, 40% atau daging puan lah. Kalau tuan-tuan rajin Google, tahu apa benda yang 40% tu. Tak lama kita nak makan lah. Tu contoh ayam. Lah ni bila orang duk petikai pasal suntik, pok-pok mereka tak suntik, mereka goy dalam dedak. Cerita ayam 3 minggu boleh sembelih, 3 minggu ke 6 minggu dah boleh sembelih ayam. Dan ada video yang kita kongsikan, hak bela ayam macam ni, mereka potong paruh ayam tu, ayam tak akan boleh makan lagi, dia hanya injek je. Ayam tu besar dengan injection. Tuan-tuan, ini hak kita duk tengok. Jadi benda macam ni yang kadang-kadang kita rasa, ialah hukum fatwa masih harus lagi mana, ianya muka ayam, nama ayam, bulu pun ayam, tengkuk ayam, semua ayam. Hukum dia harus. Fizikal ayam. Cuma kandungan dalam badan ayam tadi yang menyebabkan penyakit kanser begitu banyak di Malaysia sekarang. Saya rawat orang, saya tahu lah tuan-tuan, punca utama adalah ayam. Ayam dengan fast food. Tak heran lah kalau kanser usus ke, kanser rahim ke, kanser payudara ke, melibatkan kanser, punca utama ayam. Punca utama. Dan fast food yang suka makan. Jaga tuan-tuan lah. Tak suruh makan lah, tak suruh ajak cucu makan. Cuba-cuba buat, boleh tak buat gitu? Saya boleh buat, tapi 6 bulan latihan untuk bagi budak-budak ni rasa tak mau makan. Kan saya pernah ajak itu kan, buah iodine dengan ayak kan, ada saya pernah ajak sekali tu kan, tak ingat, lupa dah. Saya balik pergi beli iodine dekat farmasi, iodine cuci luka tu. Mik cawan ni tuan-tuan ayak, tuang 3 titik iodine hak cuci luka tu. Lepas tu tuan-tuan buah kopi 1, 2. Tuan-tuan kacau. Iodine hak serat luka warna, dia warna kuning, tapi bila buah kopi benda, dia berubah jadi hitam pekat. Dia sedut pewarna yang tak dideklar dalam bungkusan. Hak cucu kita makan. Hak yang ni yang masalah penyakit budak-budak lah ni tuan-tuan. Yang lah ni umur 30 dah ada kanser, umur 25, darjah 6 baru ni mai umur saya, badan besar tuan-tuan. Saya terkejut tuan-tuan. Seumur hidup aku dah merawat sakit God ni umur 50, 40 ke atas, 30-an. Budak darjah 6 kena. Tak mustahil kalau cek makanan harian memang itu. Saya akan tanya. Jadi nak pesan untuk kita ada cucu-cucu ni lah. Jangan sayang cucu, mudarat cucu kemudian hari. Duk seronok beli macam-macam, tambah nak buat birthday party tu. Tak apa Haji, saya baru tangkap 2 orang hak jual jajan tu duk main jumpa saya baru ni. Tak apa, saya akan cuba pelan-pelan. Yalah, tak boleh nak marah daripada lagu tu kan, tak dia tak main wah kita dah. Mereka duduk kan ada jajan depan tu, 2 orang perempuan, seorang nama Rasidah, seorang nama Surya, seorang umur 23, seorang umur 40. Saya ingat semua data. Mereka 2 tu saya dah panggil main, pemain rumah saya dah. Jadi pelan-pelan lah kita akan, baru ni saya